Like, komen dan share. Asal-asal channel. Isteri ataupun wanita ni adalah golongan yang sebenarnya mudah untuk memasuki syurga Allah Ta'ala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW menyatakan kalau seorang wanita ataupun isteri itu memenuhi 4 ciri ini, insya-Allah dia ini termasuk dalam golongan yang akan dimasukkan ke dalam syurga, insya-Allah. Yang pertamanya iaitu dia mendirikan solat fardu 5 waktu dengan cukup, ya. Kemudian yang keduanya dia berpuasa di bulan Ramadan kecuali haid dan seumpama dengannya. Yang ketiga, dia menjaga maruah dirinya dengan baik. Dan yang keempat, bila mana dia mentaati suaminya. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia ialah wanita yang solehah. Begitu hebatnya kedudukan isteri ataupun wanita yang solehah dalam Islam ini. Cuma dalam masa yang sama ada hadis yang lain yang menyatakan tentang wanita ini memenuhi neraka, wal-a'yadzubillah min dzalik. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila mana aku meninjau ke dalam neraka, maka aku mendapati ramai di kalangan mereka yang memenuhi neraka itu ialah di kalangan wanita. Dan saya mendoakan semua yang menonton video ini, terutamanya di kalangan isteri-isteri dan wanita-wanita sekalian, agar kita tidak tergolong dalam golongan yang Nabi sebut, mereka yang memenuhi neraka, na'udzubillah min dzalik, insya-Allah. Bagaimana kita nak mengelakkan daripada kita tergolong dalam golongan yang akan memenuhi neraka? Iaitu jadilah isteri yang solehah dan jangan menderhaka pada suami. Itu dia. Sebab awal tadi saya ada sebut antara ciri yang menjadikan kita ni ahli syurga iaitu mentaati suami dan menjaga maruah diri. Saya nak sebut dekat sini beberapa ciri isteri yang derhaka. Yang pertamanya ialah isteri yang tidak mensyukuri nikmat pemberian suaminya. Suami dah bagi macam-macam, bagi nafkah, berikan kebaikan dan sebagainya, tapi isteri tidak mensyukuri, bahkan dia rasa hina dengan suaminya. Dia rasa macam tak cukup, tidak mensyukuri. Maka ini antara ciri isteri yang menderhaka. Ibnu Asakir pernah berkata, ya, apabila seorang isteri berkata pada suaminya, saya belum mendapatkan dan belum menikmati pemberian daripada abang selama ni. Sedangkan tuan-tuan, suami dia dah buat macam-macam, bagi kebaikan dan sebagainya, cuma isteri tak nampak dan dia tidak menghargai, sehingga dia kata sedemikian. Kata Ibnu Asakir, maka gugurlah segala amalan kebajikannya, ya. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya iaitu seorang isteri yang suka menyakiti hati suaminya, terutama dengan menggunakan lisannya. Dalam hadis sahih Muslim, Nabi SAW pernah menyatakan golongan wanita yang memenuhi neraka ni ialah bila mana mereka menggunakan lidah mereka menyakiti hati suami mereka. Ini kena jaga tuan-tuan sekalian. Terutama bagi isteri-isteri yang berkejaya, isteri-isteri yang mempunyai pangkat yang besar pada suaminya, dia CEO, dia bos dan sebagainya. Ya, maka kadang-kadang dia memandang hina suami dia, ya, dia menyakiti hati suami dia dan sebagainya. Sedangkan suaminya itu adalah ketua keluarga yang patut dia hormati. Tapi kerana dia rasa dia ada pangkat besar, dia yang bayar rumah, dia bayar kereta, sehingga dia menyakiti hati suaminya, tuan-tuan, ini termasuk dalam golongan isteri yang menderhaka pada suaminya. Jaga-jaga tu tuan-tuan sekalian, terutama isteri-isteri lah. Yang ketiganya, bila mana isteri menerima kehadiran lelaki ajnabi yang bukan mahram. Walaupun untuk berdiskusi ke urusan bisnes sebagainya, dijemput tanpa pengetahuan suami. Tambahan pula kalau suami tu tak ada di rumah, dia panggil office mate dia datang, dia panggil kawan dia dan sebagainya yang bukan mahram datang tanpa pengetahuan suami. Sedangkan memang tak boleh pun, walaupun lelaki yang bukan mahram datang rumah kita tanpa ada suami kita, perkara itu tidak dibenarkan, maka akan timbul perkara yang tak sepatutnya. Apatah lagi tak bagi tahu. Kita kata I discussion pasal bisnes je. Benda tu kena jaga tuan-tuan sekalian, ya. Even tuan-tuan sekalian, walaupun lelaki yang mahram itu juga sepatutnya, sebaiknya, ya, kita bagi tahu pada suami kita, bang, abang saya nak datang. Padahal abang sendiri. Sebaiknya kita bagi tahu pada suami supaya suami tidak mencurigai perbuatan isteri di rumah. Itu kita jaga, ya. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat iaitu isteri yang keluar daripada rumah tanpa izin suami.
Jaga-jaga ya kakak sekalian, bila nak keluar rumah pastikan kita minta izin dengan suami. Ya, walaupun kadang-kadang nak pergi kedai, nak pergi salon ke apa kan, bagi tahu suami. Ya, kalau kita di rumah, suami di tempat kerja, bagi tahu, teks, SMS, WhatsApp suami, bang saya nak pergi kedai. Begitu ya, minta izin dengan suami. Baik, yang kelima iaitu bila mana seorang isteri yang menuntut perceraian pada suaminya tanpa sebab yang munasabah. Itu ya. Tak ada sebab munasabah nak minta cerai. Perkara ini termasuk dalam golongan isteri yang menderhaka pada suaminya. Ada orang tanya, saya nak minta cerai dengan suami saya. Sebab apa saya tanya? Sebab suami saya poligami. Perkara itu tuan-tuan, berpoligami itu perkara yang dikecualikan. Ya, isteri tak boleh menuntut perceraian disebabkan suami berpoligami. Sebab poligami adalah hukum yang dibenarkan dalam agama. Isteri suami itu bukan buat maksiat. Kalau nak menuntut perceraian atas dasar yang munasabah, contoh suami yang telah berpoligami, kemudian suami tidak memberikan nafkah, contohnya suami menzalimi isterinya, begitu boleh kita menuntut perceraian. Tapi kerana semata-mata suami itu berpoligami, kita nak menuntut cerai, perkara itu dilarang dalam agama. So kena banyak sabar benda ni. Jadi kita sebut tentang bab hukum, tuan-tuan sekalian ya. Bab emosi kita letak nombor 2 dan nombor 3. Dan yang terakhirnya itu bila mana isteri menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan kelamin, persetubuhan. Ya. Perkara ini tuan-tuan ada dijelaskan dalam hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang isteri itu akan dilaknat sehinggalah ke subuh apabila isteri itu menolak permintaan suaminya tanpa sebab-sebab yang sepatutnya. Ya. Jadi perkara ini tuan-tuan sekalian perlu diperhatikan terutamanya bagi isteri-isteri supaya kita tak nak menjadi isteri yang derhaka, sebab isteri yang derhaka ni yang akan termasuk dalam golongan yang akan memasuki neraka. Na'udzubillah min zalik. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya insya-Allah. आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। अच्छा? सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। Ada satu perkara yang mahu ku khabarkan padamu. Apa dia? Ihfazillah yahfazuka, jaga Allah, Allah jagamu. Terima kasih. Ada satu perkara yang mahu ku khabarkan padamu. Ya. Ihfazillah yahfazuka, jaga Allah, Allah jagamu. Okey, insya-Allah. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share Sahabat Sri Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share Sahabat Sri Channel.